So I told my mum, my adik-beradik, korang whatever money from selera rasa jangan keluarkan. Crave punya let me handle. I confident, I jual kereta, my first that car, luxury car I jual. So I get that sum of money, so I invest on Crave. So that 10 months tu I betul-betul jatuh. Assalamualaikum semuanya, selamat datang ke podcast Diari Ayah. Diari Ayah ni ke udara di Facebook, YouTube dan juga Spotify. Hari ini saya ingin kenalkan kepada anda tetamu saya yang sudah berjaya, Masya Allah, mengembangkan perniagaan dia hingga 48 cawangan, Masya Allah. Dan kita akan kenal dengan seorang ini yang bukan saja saya rasa menjadi inspirasi bagi ramai peniaga di Singapura. Beliau juga boleh dijadikan contoh bagaimana kita nak kembangkan perniagaan, dan saya ingin betul-betul nak kenali dia, bukan saja dari segi perniagaan tapi hal keluarga dan peribadinya dan sebagai ayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini dia Dr. Abdul Malik Hassan. Beliau antara pengasas Crave Nasi Lemak. Selamat datang. Terima kasih kerana bersama di Hari Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok dia dah kasih nasi lemak ni. Datang je dia bawa nasi lemak. Tengok happening. Boleh buka tak? Boleh. Tengok sikit. Tunjuk sikit. Tengok ada 2 kepak ayam kat dalam. Okay, saya sangat macam impressed with your growth sebenarnya. Daripada you mulakan Crave, sekarang dah mana-mana shopping mall pergi mesti ada. Jadi macam mana you kembangkan Crave sampai ada 48 cawangan, termasuk yang latest ni you ada 4 Kakis punya outlet gitu ya? Mini cafe. Okay. Kita start actually our first kedai outlet was tempat Hougang Mall. Hougang Mall Crave lah. Kalau yang punya original tempat selera saya Adam Road. Buka Pak Hougang Mall, it took us 6 bulan. Bila kita buka, kita try our operation, tengok macam mana nak buat, boleh tak boleh, manpower berapa nak pakai, training orang sampai betul-betul cukup. Then kita buka our second one after that. Itu pun take us about 10 months. The reason is tengok kita punya supply pula. Operation dah okay, so kita tengok kita punya supply. Boleh make it tak? Sambal cukup ke tidak? Hantar boleh ke tidak? Semua okay ke tidak? Dan dia punya design, kita nak kena SOP betul. Basically kalau orang cakap, kalau nak buat building tu kan, base dia mesti nak kuat. Kalau base tak kuat, nanti structure semua jatuh kan. So that's what we do. Kita buat betul-betul structure semua betul, dah complete, then kita start tender outlet. Kita pin. Okay. So I actually pun terperanjat juga sebenarnya. I thought that my partner going to have the third and fourth macam 3 months later ke 10 months later ke apa. So bila pergi office kan, dia dalam whiteboard tu dah ada 20 outlet dah standby. dia cakap okay, everything is confirmed, dia kata. So after that 2 outlet tu, kita buka every a month 2 outlet. Wow, so cepatnya. Cepat. That one was 2015, 2016. 2016 kita buka 2 outlet. Pasal 2015 kita Oktober buka. 2016 baru 2 outlet. So by end of 2016 kita dah ada about 12 outlet. Bawa kita kembali kepada Hougang Mall yang pertama tu. Apa yang anda belajar kat situ? Okay. First kali must know your costing betul-betul lah. Sebenarnya terus terang cakap, bila saya buka kedai tempat Adam Road tu, bapak saya yang buka lah. Saya jaga, saya rasa macam saya ni popular sangat lah. Sombong. Ego lebih sikit. Okay. So macam wah, saya popular, banyak masuk khabar lah apa. Tapi bila jumpa my partner ni, dia duduk dengan dia, first thing he ask is, satu plate tu what's your cost? I tengok muka dia tercengang-cengang, cakap maybe 5 cents or 10 cents. Dia cakap maybe, how could you don't know your costing? Okay. So then we do the Perinci costing. sangat dia punya pertanyaan tu. Every single thing yang dia buat semua costing. Mengapa itu penting? Kalau kita tak buat costing betul-betul, kita punya shop akan, I think will not grow. Itu very penting.
Kalau you tak buat costing betul-betul, you punya chances of getting to close your shop is easily done. Pasal through him also I belajar juga that every food cost it must be 25% to 30%. Okay. You must reach that. Then you minus 10% because every F&B you will need to have 10% profit. Okay. Then the balance is your operation cost. So once you have that operation cost, you guaranteed tak akan bankrupt. So you stick with that. You kena stick with that. Only 10% profit saja yang you kerjakan. Yes. Untuk setiap branch ni. Yes. Okay, tadi you gunakan perkataan satu istilah yang kita semua dah tahu, SOP, Standard Operating Procedure. Yes. Saya juga pernah dengar daripada seorang chef yang sangat popular ni, saya tak nak sebut nama dia lah, takut dia segan ke apa. Dia kata, Sujimi, kalau nak buka restoran atau cafe, kita jangan fikir buka satu tau. Kalau SOP betul, kita fikir 10 sekali. Jadi dia macam ada economies of scale. Adakah itu juga menjadi prinsip anda? Kita punya mindset is two things lah. Nak dapat consistency of food. So kita mesti ada SOP. So in term of masakan, mesti ada exactly SOP. Macam kita punya tepung tu, kalau lah dia 20 gram garam, 20 gram lah. You tak boleh agak-agak. So that is the SOP that we put. That's one. Second SOP is macam mana nak masak. Oh, okay. Yes. So basically our mindset is bukan pasal memang nak buka what the chef say is correct, tapi also jangan fikir yang kalau kita buka kedai kita depend on that fella alone. Kebanyakan kedai dia depend on one chef. This fella dia main chef masuk dalam. Dia kalau tak ada habis. Dia kalau tak ada kedai tutup. Betul So juga. kita punya mindset tak fikir gitu. Kita nak mindset whoever masuk boleh masak, boleh serve, boleh semua. Kita dah buat dia punya SOP exactly the same. Semua dah print semua dah complete. Macam mana anda menyenangkan sesiapa saja untuk execute SOP tu? Kita punya ada dia punya all dia punya Macam manual gitu. Manual lah. Exactly the same. Semua dah ada gambar. Kita punya manual senang je. You don't do macam tepung garam. Some people put 200 gram at the flour gini panjang tak biar. Kita tulis flour 1 packet, salt 20 gram dah. So you just put that kind of simple punya words. So you put part tembok atau you put ada laci, dia just tengok. So the first day they will follow the same. Tengok ikut. Then they will put inside one packet, small packet, don't standby kan. So semua exactly. Itu yang cara you kawal dia punya quality Yes. Okay. Itu sebab you boleh pergi sampai 48 Tapi because saya pernah melihat satu interview dan you pernah bilang I dulu tentang janji ayah you tapi sebelum saya ke sana, pernah tak yang you terfikir yang ini boleh jadi sampai macam gini tak? Sebenarnya hari yang saya janji dengan bapak saya tu, saya tak tahu saya boleh buat tak. Kan. Macam mana? Ceritakan kembali saat tu yang you dengan your arwah dad. Arwah bapak saya ni dia very ambitious tau. Dia suka dia memang nak expand selera rasa. Sejak kita pergi Singapore Day because Singapore Day ni pergi Australia, London, US dengan Shanghai, China. Kita selalu pergi. Setiap kali pergi dia balik, kita mesti nak expand. So he try all kind of ways nak buat lah. So hari yang dia start sakit, dia I think 6 months before dia nak meninggal. Nak meninggal tu dia panggil saya pergi ke hospital. Saya duduk dengan dia. Bila mak saya suruh keluar, nak berbual dengan Malik seorang So saya berbual dengan mak saya. Bapak saya tu salam saya, pegang tangan kuat-kuat. Lek, kau janji dengan abah, kau buka sebanyak-banyak kedai yang boleh, expand. Ada cakap macam tu Kau janji dengan abah. Time tu tak tahu apa. Dan tengok muka bapak, macam sakit, macam betul. Kalau cakap tak boleh, takut dia kecil hati. Cakap, okay bah, baik janji. Dan kau janji lagi satu,
Bila kau buka berniaga besar-besar banyak-banyak, jangan lupakan mak kau dengan adik kau. Itu janji yang betul. Pak tu saya dah melalak lah. Pasal tengok muka kan macam dah sedih kan, macam alamak, saya dah melalak. Saya pergi keluar, saya pergi belakang. Pasal NUH tu dia macam ada macam tembok depan tu. Saya duduk belakang tembok, saya dah melalak. Saya melalak, satu pasal bapak sedih lah. Second pasal saya orang ni kalau janji saya akan buat. Tapi hari yang saya janji tu saya tak tahu apa nak buat. Kosong. Saya tak don't know anything about expanding business. Saya tak tahu pasal franchise. Saya balik rumah, saya buka komputer, saya check macam nak franchise, macam nak buat semua. Kosong. Tapi time tu masih ada pengalaman perniagaan. Dah mula kan? Dah mula. Okay. Dah buka Pak Adam Road semua, dah tahu semua. Saya dah run dah. Adam Road semua saya dah run by myself. Dah buat sendiri. Cuma nak expand to a different level. Pasal bapak saya cakap, dulu kita buka Adam Road, kita kasih customer datang ke kedai. Lepas tu bapak cakap, macam mana nak buat makanan kita pergi ke orang. Kita buat delivery. So kita buat order, kita kasih makanan kita pergi ke orang. So this cycle dah ada. Sekarang nak buat the next level. Apa dia buat dia? Kita buat kedai kita pergi ke orang. Dia nak buat macam itu. So So I was thinking. So what I do is I migrate lah. I nak migrate. So I think Singapore market is small. That time I fikir lah Singapore market small. So I from Singapore I try nak buka Sydney. I bought the whole family. I pergi Sydney. I dapat kedai. I'm become person kalau buat I buat betul-betul. So I dah dapat kedai. I dah dapat visa business visa. I dah dapat rumah dah dapat. Sekolah pun dah dapat. Setengah nak sign dia. Semua nak sign. But that night itself I do a video call with my mum. Mak dah nangis. So that time yang I pergi Sydney tu is my dad baru meninggal one year. So mak dah nangis. My mother-in-law pun nangis. So on the other room, my wife tengah berbual dengan mother-in-law. I tengah berbual dengan mother. So tengah berbual sikit dia nangis. So dia cakap my mum, cakap, mak kenapa? Mak cakap okay. So my mum cakap, aku fikir kau tak pergi sampai tahap ni. Aku cakap boleh lah buat dia. So he didn't expect lah. My prinsip lah, nak buat expansion, kau nak buat buka kedai ke apa, kita mesti ada restu mak bapak. So I terus cakap mak restu ke tidak? So my mother cakap tak. Mak cakap mak tak. Kau balik, mak tak restukan. So I go and call the lawyer semua cancel lah. All potong. Cancel, I balik Singapore. That time I'm stuck again. I dah macam apa aku nak buat lagi macam gini macam mana So tengah stuck gitu 1 month later, mungkin orang cakap ikut kan, 1 month later I jumpa my partner ni and rupanya dia selalu datang pagi 7.30 Pak Adam Road. Dia regular customer. Mungkin dia dah kaji tu. Dia selalu datang tu cakap dengan kita dia cakap, you want to expand your business ni? I cakap, but I go Sydney. Don't go overseas, dia kata. I still remember dia kata, your brand, if it's not popular in Singapore, jangan go overseas. You tengok, dia kata, you tengok China punya bubble, where does it come? Bubble tea come from China. Selagi diorang tak popular sana, diorang tak keluar negeri. Dia kata, so your product kalau dah popular, kalau you ada satu kedai you pergi luar negeri, your business will jatuh. But if your business kat Singapore ni kalau dah banyak dah buka, then you go overseas, baru then you can work. You must make this work first, dia kata. In Singapore. So I cakap, betul juga ni sini cakap. So that's why the next question dia cakap pasal costing, macam gini. So itulah start buka thrift tu sebenarnya. Tentang restu mak ni, saya nak dalami sedikit lah. Restu mak you tak dapat bila di luar negeri Tapi bila your partner sekarang ni propose yang buka, kita expand dan sebagainya, apa yang you katakan kepada mak dan macam mana dia restu tu? Betul, soalan bagus tu. Sebenarnya my partner ni bukannya Melayu. It's a lain bangsa lah. So it takes him 1 year to get my mom to say yes. 1 year 2014 dia jumpa me.
So it takes 1 year to we talk, and I reject. Macam nak kahwin lah, macam nak merisik gitu kan. Belum jodoh gitu. I reject. Terus sampai got one time he say, you do, you want to do, I still wait for your mom answer. Dia pun macam itu tau. Dia pun respect. The thing I like about him, dia respect orang tua juga. So I cannot go forward if your mom said no. Okay. He must say yes. Dia kata gitu lah. So I pun cakap, okay, so kita pujuk sampai one day tu, I cakap dia, why not you talk to my mom? So kita duduk kat depan kedai tu ramai-ramai. Kita duduk kat ramai-ramai. Then he cakap this sentence yang buat my mom say yes lah. Dia cakap, auntie, my business ni, I want to do this business. It's not about taking your untung or what. No, he said, I want to do it for my hobby. Because my mother-in-law is one big company in Singapore. It's very big. Worth nearly $1 billion. 1 billion? Yes. Masya Allah. My father nearly worth more than 100 million. If I want to cheat, I better cheat both of them. So I take 2 million, I put inside the bank, I earn interest, dia kata. And I can just relax at home. Okay. So I just want to help good business people in Singapore to grow. Dia kata gitu lah. Alright. So tu my mom cakap, you sure you don't want to cheat me ah? Terus my mother cakap dengan I, Lek, 2 benda Lek, rempah ayam, rempah sama sambal kita mesti nak simpan. Depan-depan dia cakap. Oh, okay. Terus yang my partner cakap, no problem auntie, you can. Family secret. You can keep. So dia cakap okay. Terus bila cakap okay je, my mother cakap okay je kan, I balik tu I pergi buat company on the spot. Oh, on the spot. Buat company tu, tu yang buat my mother cakap okay lah. Masya Allah. It's because of actually him say this kind of thing lah. And you dapat your restu Penting sangat lah Penting sangat. Saya rasa mungkin you dapat terangkan sedikit kepada mungkin peniaga-peniaga yang sedang nak buka niaga ni, betapa pentingnya sangat restu mak ni. Restu mak bapak important. Another thing is restu orang berniaga. There's two. Mak bapak, kalau kita nak buka kedai, you need have restu mak bapak, confirm. Another one is, let's say you belajar daripada orang ni masak mi siam ke mi rebus, lepas tu nak buka senyap-senyap, you need to have restu from him. So that one also very important. Okay, penting betul-betul. Kalau you senyap-senyap you buka, I can guarantee you 6 months to 1 year you akan bankrupt. This restu is just like it's just a thing. You need to have that. So kalau you kerja dengan orang tu ke apa, my nasihat kalau orang tu kerja ke apa, you nak buka, kalau kata one day orang tu nak buka nasi lemak, better if let's say you learn from me, you nak buka nasi lemak, come to me, okay can, dia buka. Saya rasa ini saya rasa dia terjadi di banyak industri. Industri saya pun begitu juga. Bila kita ada beberapa kaki tangan yang cakap orang nak buka sama misalnya, ada yang tanya kita, ada yang tanya kita, kalau kita pun, saya pun tak teringat pasal restu para peniaga. Penting. Kalau orang tu pun tak restu macam apa yang diajarkan ke apa kan, macam tadi you cakap lah, senyap-senyap tu, yang satunya network kita mungkin tak mudah menjadilah. Kalau orang tu restu, dia akan connect you tu siapa-siapa yang dia rasa dia dah support kenal. Tu lain. Support dia, betul. And cakap pasal support ni, I dapat tahu yang you bantu peniaga-peniaga lain Dalam satu interview saya dengar you cakap you bantu sekitar mungkin 40 lebih para peniaga secara Zoom. Yep. Dan you tak mengharapkan balasan atau bayaran. Betul. Mengapa anda buat macam ni? Sebelum tu saya minta maaf lah kepada siapa yang coach tu Okay, disclaimer. Disclaimer kadang-kadang ada orang yang coach yang business coach ni, kalau betul-betul fikir kau ni spoil market apa, actually saya tak spoil market. Sebenarnya saya buat ni untuk tolong orang yang not the business people yang the well to do, macam diorang dah earn dah 500,000 to 1 million ke apa. That one you want to go to the big coach, go ahead.
But I'm helping these people yang biasa macam buka pak hawker center or buka home base yang nak going to the next level, kan. Ada yang buka pak hawker center tu, there's one case 1 month earn 3,000, not profit, no, revenue. Come to me. Okay. Macam nak survive. So I pun rasa dia makanan sedap semua. So I teach dia punya business to them. This is what I feel because those who go to the coach, you need to pay. And bayaran bukan sikit. Ada yang 1,000, ada yang 3,000. So kalau 1,000, 3,000 dia nak makan apa? Dia dah tak ada duit. So that's why I do this because of these people. So macam that fella 3,000 in 6 months, from 3,000 he gets now 40,000+. Wow. Apa yang diubah tu? What is it yang dibantu sampai dia boleh the signage, the approach of the customers, macam mana dia nak, dia punya costing, dia punya mesin, dia punya barang-barang nak masak semua. There's a lot of things. I selalu dengar. Wow, kira you consult dia sampai macam tu sekali. Yes. And his now I ask him to change to sell dia punya sambal. Dia ada 5 ke 6 sambal hijau, sambal ini semua. So I am to sell. Dia cakap, Doc, I want to be getting like 600,000 per year. I said, okay, we do this. So dia dengar kata lah. So dia buat lah. Apa yang masalah yang sering berlaku kepada para peniaga yang you coach, yang mungkin kita semua dapat pelajari? The common mistakes. Common mistake, they don't know the costing. Okay. They don't know the costing, and they always use the fashion lama punya meniaga. Okay, example there's people who okay, I put hawker center. Hari ni dia dapat duit collection 1,000. So I cakap dia, how much is your pay per month? I always like that. How much your pay per month? Dia cakap tak ada. 1,000 ni aku dapat, aku bayar telur, aku bayar ni begini. So I got $300 left. This is my money lah. So dia simpan. Tak fix lah. Tak fix. Okay. So what I teach them is, I teach them to have a fixed pay. There is a saving, and you must know how to declare tax. All this, I'm very straight. So I just do everything. No belok-belok ni. I cakap, you want to be big, pay the right thing, do the right thing. So you declare tax, you gaji berapa. Pekerja mesti ada CPF. They always escape this. Pasal pekerja ni, kalau diorang need to have assurance, if I work with you, I dapat $60, habis aku punya bayar rumah macam mana, macam ini semua. So you tell them, okay, your gaji 1 month, you jangan bayar hari-hari, you bayar 1 month. Semua based on 1 month, then you do your accounts properly, your costing properly. Like I said just now, 25%, 65%, 10%. You do properly. I start with that. Then from there, then I do documents semua nak kena buat, betul-betul. Pasal orang macam ini, kalau macam hari-hari dapat 300 sekali. Example sekali, nowadays shop, kalau macam kedai kopi tu tutup 2 bulan, tak ada gaji. You got no money. Betul. But if you have like you're saving, you ambil 200, tapi every day you ada 300 extra. So you masukkan saving. So yang 2 bulan tutup tu, you still ambil gaji you from that saving. You still ambil, walaupun tak ada masuk, tapi tetap ada duit. So this is what I teach diorang diorang tak kelang kabut. Kalau you dapat macam memimpin para peniaga dengan diorang punya common mistake dan sebagainya, bagaimana dengan your own previously dulu, your own mistake, your own, pernah tak you ada kegagalan yang sampai you rasa macam this is teruk sangat ni? Kita pernah open shop without planning. There's people who come to me. Is that your first shop? No, my second shop. Your second shop, okay. A lot of people datang to me also, some yang belum buka kedai. So I ajar orang. So because that happened to us, because when we want to open our Hougang Mall, I learn, kita punya planning, kita ada 6 months that timeline. Then we plan from there, what to do. Then the cost macam mana semua buat. So my second outlet tu,
we open tempat kampung Gelang yang dulu kampung tu. Itu kedai kopi tu. So get excited, macam orang cakap on offer 1 month 3,000. Okay. Tu kita pergi, kita buka without sitting down, tengok survey dulu, tak ada. Kita just buka je. It takes us 3 months je, kita tutup. Pasal one day tempat kedai tu 5 pinggan kita jual. 5 pinggan. Compare to Adam Road yang banyak kan. So the pressure macam kenapa macam gini kenapa macam ni? Apa silapnya agaknya? It's the location lah. Okay. Pasal certain place is not good for nasi lemak. Certain place is good. Okay. It's the location. Okay, example kalau sate kalau you jual tempat East Coast kan, ramai orang pasal tepi laut syok. Cuba you kalau jual tempat dari Ion, I don't think so people want to eat. People want to eat macam pastries, macam all the coffee kan. So all the modern people down there macam diorang suka macam budak-budak sekarang kan. Or bubble tea, that one you can do. So there's a certain place we cannot sell, certain place tu we must know how dia punya planning macam ni. Saya teringat dulu waktu saya tahun 1996 7 saya kerja kat SBC dulu, TCS dulu TCS. SBC memang. Adam Road memang tempat hangout banyak wartawan kat situ. Betul. Semua kalau nak ikan Adam Road lah. And of course selera nasi lemak itu memang kita kenal dengan macam itulah macam kita punya diet. Dia punya tarikan. Bila you start bantu perniagaan, kenapa you ada degree in mechanical engineering di NTU? Dan kenapa you mengambil langkah untuk membantu time tu? Actually I tak nak bantu sebenarnya. Terus terang cakap, I tak nak take over the business. And bila my father buka kedai tempat Adam Road tu, is for his retirement. Dia nak retire because he just said want to open just to earn some income, dah balik. That's what he wants to do lah. Dia kerja pada pagi sampai dia pukul 4 itu dia dah macam penat. So he always tell me, Lek, kau datanglah tolong abah, tolong weekend. Saya cakap, abang, mai tak tahu masak. Pak Umar I tak tahu masak, tak tahu apa. So he go down, he ask me, kau goreng telur je. So actually he's good, dia pandai. So I just go down, they ask me to goreng telur. So I just goreng telur the whole month, I goreng telur je. So I mean dulu tak sabar punya orang. So bila goreng telur macam nak cepat je. Cakap, Dek, salah. Kalau tak telur tu, kau tengok telur tu naik. Just when you put telur tu naik pelan tau. Naik pelan dia tolak tepi. It's like kung fu tau dia buat je. Itu macam dia macam sabar macam skill tu. Ya Allah, kenapalah aku buat gini. Ya Allah. So and I pun ada belajar night class for the you kan. I belajar tu, I belajar certain days. So certain days I tak belajar, I kena pergi kedai. And that time I was working on oil and gas. I'm a head OD of the department. Kan? Ada engineer semua gini ni. Diorang pun ketahukan, boss, morning you my boss, afternoon I'm your boss. I go to your shop. So come. Masak telur goreng telur je 1 bulan tau. Saya cakap, my father, asal apa abang nak suruh mai tolong, tapi abang tak delay, aku nak kau belajar goreng telur dulu. See, his mindset is trying to tell me, you are not patient, you're not a patient person. So I must teach you how to be patient. So betul lah, goreng telur ni betul-betul can make you, kan you buka telur dia tak ni, tuang dia tolak minyak darah. So from there, then he see me dah improve, semua dah boleh itu. Then he start upgrade goreng ayam je. So bikin tepung pun dia cakap gaul tu, Lek, gaul tepung tu, goreng ayam pula, sambil bila goreng ayam tangan kiri boleh goreng telur pasal dah patient apa. So bila dah gini kalau you tak patient, you tak boleh buat, macam kelang kabut, panik. So bila dia buat, dia begini. Lepas tu go naik rice pula. So bila slowly he dah belajar semua kan. Then after that, Lek, jangan pergi pasang abah. Okay. So that part I cakap, ini macam bapak aku ni kan.
Nampak saya ada tengah groom. Ada groom. Tengah groom. Slowly lah, pasal he knows that I'm not interested because I already tell him that I want to become a pilot. I just said I study because I want to become pilot. Tu je cakap dia. So bila dia pergi pasar panjang, dia ambil cili, dia potong. Dia tak pinggan, potong. Okay, rasa seed tu dia rasa. Seed rasa. Pedas. Okay, ni cili kau rasa pedas kan? Ni kurang pedas kan? Ini China punya ni. So I rasa so he really teach me every single thing, even beras, belacan yang square, belacan yang bulat, keping yang panjang itu kan. Ada yang belacan yang square yang itu kan. Itu for soup, dia said. So kalau you nampak orang pakai tu masak kan. Ini bukan untuk masak sambal ni. Ini untuk sup. So every detail dia ajar I semua. So I belajar semua tu. So dah habis semua, terikat Lek. Jan, ikut abah pergi luar negeri. Yang Singapore dia first one. Kan pergi balik. Tu cakap, Lek, kau tengok dengan abah boleh pergi luar negeri. Boleh gini, boleh gitu. So indirectly he's trying to tell me that you come in lah. You come in lah. Tapi dia tak pernah buka mulut. Dia cakap terang-terang dengan you yang dia nak you take over tak pernah. Dia tak pernah. He only cakap after I get that letter yang I dapat second interview for SQ punya pilot. Okay. So bila I tunjukkan surat, cakap ni, I print out loh. Wah, bangga saya print out saya. Wah, second interview ni. Straight away he said, kalau kau nak pilot kapal terbang, siapa nak pilot kedai ni? Okay. Tu I macam betul juga. Tu cengang dah macam kena trap je. Tak boleh lari tau. Tu I cakap apa dia cakap, macam mana main nak pergi, kau fikirkan Lik, kalau kau nak pergi ni, kalau kau kena masuk dulu Lik. Kalau kau masuk, adik-adik kau akan masuk. Then I look at him. You yang tua yang tua. Yang besar. Okay, maaf pasal yang tua ni aku lagi tua. Okay, saya bila mendengar your story ni, dia macam cerita Karate Kid. Dia belajar satu dulu, step by wax step on kan? dulu. Gini kan? Baru wax off. Macam you belajar satu persatu Bila you rasa macam okay lah, I nak buat lah benda ni. After that the one that my father told me about the surat tu lah. Okay. So I balik rumah, I discuss dengan my wife. Tu my wife cakap dengan ayah, cakap, you sure not you nak masak? You setiap kali balik daripada Adam Road bil kan. Cakap, gontal lu lagi bising-bising lah. Cakap, you sure not? Cakap, I think I should do lah, but my way. I cakap, that's the time I cakap my way. Okay. Cakap my way. So I talk to my dad, cakap, bah, if I want to do this, must do my way. Cakap, because I realised that a lot of suppliers, a lot of ni datang, my father bayar setengah je, ikut fashion lama. Orang lama niaga, let's say dia punya bill datang 1,000, dia akan bayar 800, 200 tak bayar, walaupun dia ada duit. So I ask my dad lah, what's the reason? Dia cakap, pasal kalau kau bayar penuh, supplier lari. Iya ke? Itulah. Dulu punya fikiran, mentality lah dulu. So they want to be jangan tak lari lah. So I cakap dia, no bah, start pada now I handle. So I bikin Excel, I bikin ni semua, gini semua, kena keluarkan apa ni, poster baru, gambar-gambar baru semua. I design lah. Cuma I not good in costing yet. So I bikin all these thing. So supplier semua I bayar semua gini. Dia cakap, abah, kita punya pay 1 month 1 time. So then my father cakap, okay, kau punya pay kau nak berapa? Kalau kau nak, kau kerja full time. So I resign. So I resign my job tu. I resign. My pay was 6,000 plus, I think, plus car allowance semua. So I think, kau dapat sama pay Lek, kau resign. My father punya confident. So I pun cakap, okay abah, resign. So the next month I dapat gaji 1,000. Kenapa dia turun dulu 1,000? So I cakap my father, apa? 1,000? Belum, niaga belum berkembang lagi. Ya Allah. Kira macam ni tak sign kontrak. Ni sign kontrak ke tak? Terus I cakap, abang damai. Then I do. So what I do is I just buy supplier. So I got this amount of money. So from there then we naik from 1,000 at 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. So I get my pay after that. Finally after
5 years after that. Wow. Okay. Wah, tu kesabaran tu Apa nilai yang you belajar daripada ayah you ni? My dad actually is a very good customer service person. I think because he works at Hyatt Hotel kan. So dia punya customer service tu lain tau. Kalau siapa-siapa yang kenal him, arwahnya, he will know he's a very nice guy. He tak lokek. He will always derma. He will derma, he will zakat. Siapa cakap dia kasih duit. I think there's a lot of people who owe him money. There's a lot of people owe him money. Tapi sampai dia meninggal, dia tak minta. There's a lot of, even there's one case, these people cheat him $18,000 tau. And the lawyer knows, dia macam surat perjanjian, and the lawyer know that diorang salah, and the lawyer said you can sue him to 200,000+ or something like that. I as a young that time excited lah. Sue. You know what my father said? Lek, ni bukan biar dia meniaga. Ni rezeki dia. Kalau dia nak bayar, dia bayar. Kalau tak nak bayar, abang punya apa dia? Investment akhirat dah ada. He said like that. So that's what I look at him that time I macam kenapa bapak aku macam gini ni duit banyak tak nak ambil that time. Sekarang dah 50 tahun. Then I know this is the thing that he put example for me to see. So I learned a lot from them. I learned a lot of his customer service. The way he talk to customer, the way he jarang marah customer. He always said that your customer is your boss. Because your boss pays you your money, correct? Your salary. Siapa bayar you tempat kedai? Your customers. So when your customer bayar duit tu, that's your salary, dia kata. So your customer is your salary. Always treat like that. So sekarang I pegang tu. Dia macam kita pun banyaklah beli makanan kat mana-mana kadang-kadang kena marah juga. Kena marah juga, mungkin dia sibuk lah Saya tak nak cerita lah, ni bukan kat sini, orang tempat lain itu dia, bila dia dengar you cakap gini dia macam berbeza dia punya pendekatan kepada customer service. Yes, that's why if you have that mindset and macam my makanan is the best, kalau kau tak nak, kau jalan, that is wrong really. You meniaga tu, you ada satu tanggungjawab. You have to service people. And duit tu datang daripada orang tu. Itu je. You jangan fikir yang you ni champion lah. Kalau you champion, you meniaga sure akan jatuh. Okay. You pernah jatuh tak, Malik, sampai you menjejas your own family punya perbelanjaan? The truth when kita buka outlet Crave yang pertama. Because I knew a kind of person to prove to my family. I cakap dengan we can earn money. So I told my mum, my dad, my adik-beradik, korang whatever money from selera rasa jangan keluarkan. Keep Crave punya, let me handle. So I confident, I jual kereta, my first that car, luxury car I jual. So I get that sum of money, so I invest on Crave. So that 10 months fikir 3 months dah okay lah. Rupanya 4 months. Lepas tu 6 months. So that 10 months tu I betul-betul jatuh. Wah, 10 months 10 months. I couldn't pay HDB for 3 months. 3 bulan dah tak bayar. That's the best part about HDB. They will not halau you lah. They will do dia berbual. So my adik-beradik ni I tak bilang dengan orang tau. I never tell them that I tengah at that stage lah. And then my wife pula dah tengok husband macam gitu kan, dah jual bags dia, dah all dia punya dia jual. He go and jual. Then from there also we realise actually kita bukan realise yang kita jatuh tau. Kita realise that Allah is testing us. That part I realise Allah ni testing aku. Because He knows that I'm going to be big one day. If before you become big, I want you to become the lowest person kat bawah. Kasih Allah. You rabak-rabak terus. You throw bawah to bawah,
Jadi you ingat next time, kalau aku nak sombong kan, dulu aku kena teruk-teruk. So I tell my wife like that. So my wife pun jual. So I promise her actually, if I'm there, we go with the night kan, I will buy for you back lah, your bags. Sekarang tuntut. Of course mesti kena tuntut. Wah, pengajaran saya rasa macam itu satu pengajaran yang sangat mendalam Kalau jatuh dulu Yeah. Dan adakah you macam orang yang percaya yang lebih besar kita jatuh, lebih besar nanti ganjaran dia? I believe in that. Pasal apa? Kalau you kalau jatuh, tapi kalau you tak ingat balik, you tak boleh ingat balik kenapa you jatuh. Itu tak boleh. Kadang-kadang kan I pun dengar ustaz pernah cakap istiraj. Kalau kan, kalau you nak berniaga dah bagus, tapi you tak ingat Allah kan, Allah tak sikit, you jatuh. Terus you minta maaf, ya Allah ampunkan aku, naik balik. Bisa terus lupa semayang ke apa, jatuh balik. Kan? Kalau dah 2-3 kali sama juga, satu hari nanti you akan kaya all the way. Dia takkan tarik balik. Dia part yang seram. So bila you tak ingat Allah ke apa gitu, kalau berniaga you dah maju ke tak ingat Tuhan, dia akan tarik dia punya itu semua, dia punya rahmat dia habis lah. Itu yang seram Itu yang seram. Bila you tengah jatuh dalam 10 bulan tu, apa dialog you dengan Tuhan? Macam betul-betul bertobat lah. Betul, I punya pasal actually the truth that time before Crave I quite well to do dengan selera rasa. We travel a lot, we kita lavish our duit quite a lot now. We do birthday tempat I think we did one birthday tempat Fullerton kat atas. Macam ramai-ramai. Wah. We did a lot of discounting lah, party semua. But semayang ada kejap MC, kejap tak MC, kadang-kadang kan. I think that part I janji pada Allah, cakap dengan dia, ya Allah, kalau aku naik kan, kalau kau tolong aku, aku nak akan pergi ke Mekah dan aku akan buat I will do my Hajj. Jatuhkan niat tu kan? I buat gitu je. Then after 10 months tu terus it change. Totally change. Suddenly first check datang. My partner cakap, bro, my check, your check see, same I cakap, mata dah tak beli. So start lah. From there start after that 10 months. Yeah, so which on the 2011 I pernah register Hajj, but didn't expect to go Hajj 2018 lah. So macam it's like after that semua very smooth. Jadi So my thing is, kalau dah kasih tu ingat lah. Kalau dah kasih ingat balik lah. Pasal apa yang kita ada ni semua pinjam. That's what my mom cakap. Barang yang kau ada ni Selik, apa yang kau pegang semua ni semua, even kulit kau semua ni is pinjaman. Allah. Dia kata pinjaman. Bila kau satu hari kau sakit ke apa, kau jangan takut. Kalau kau rasa kau nak azab apa, kau jangan takut. Itu means Allah nak ambil kau balik. Kasih balik. Ini yang saya rasa sebagai satu resepi perniagaan yang mungkin orang terlepas pandang di mana selain daripada tahu costing, kita tahu apa nak buat dalam operation dan sebagainya. Ini yang maksudnya di mana secara spiritual pun kita perlu tahu dan kuat. Betul. Betapa pentingnya spiritual ini, kita kerohanian ini yang kita perlu ada bila kita berniaga ni sepanjang zaman. Betul. My father ajar yang sabar. Lagi satu kita punya mentality, kalau kita dah ada spiritual dengan kita dah cool down kita dah macam everything dah serahkan pada Allah kan. Kita punya apa tu? Kita punya apa kata? Perbualan dengan orang pun dah macam tak ego tau. You dah start. I can see you are also spiritual because the way you talk to people so is very low. Kalau orang yang berbual macam something is wrong somewhere. You know. Kalau orang dah start berbual macam low, dia berbual, dia punya volume tu dia macam selalu relax je, pelan je.
they are going towards that direction, which is actually good lah. So kalau you, because when you have that momentum you punya meniaga kalau macam susah macam mana pun you are relax. You relax. Betul sangat. Pasal I pernah nampak orang meniaga sini meniaga, sini phone, gambar kuda. Allahu Akbar. Kuda. I tengok habis I beli. Kuda tu maknanya dia main kuda. Main kuda. Oh, cepat. Subhanallah. Nak apa bang? Ni. Oh, saya cakap ya Allah. Ya. Saya pernah dulu, kita muda-muda lah bila kita baru-baru buka bisnes ni, keuntungan menjadi satu matlamat. Dan saya rasa itu satu benda yang tidak boleh dijadikan hanya fokus. Dan saya dapati bila keuntungan menjadi fokus kita sahajalah, pasal kita ni orang Islam, kita perlu ada beberapa perkara yang kita pentingkan juga. Dan saya dapati bila saya rasa macam tu, kita akan dicuba dengan keuntungan. Dia akan diberikan keuntungan banyak. Apa yang kita buat dengan benda tu, dan kita pernah terseliu juga. Betul. Terseliu juga, dan kerana kita fokuskan sangat sampai macam tu. Betul. Jadi bila kita jatuh tu pun saya macam teringat juga, agaknya keterlaluan. Itu sebab kita berubah lah. Atas benda yang ditarik balik tu, kita berubah. Pasal kita kadang kita tak nampak. Kita tak rasa yang kita buat ni salah tau. Itu dia. So katakan we have rumah, kita ada kereta besar, kita jalan, wah bila keluar tu, nampak kita kan, kadang kita wah, dalam hati dia, aku buat kereta besar macam ni. Tapi kita tak cakap dengan orang, tapi kita dalam hati macam perasaan macam syok tu macam gitu. Kan dia punya feeling tu lain. Tapi bila dah lama-lama gitu kan, biasa macam dah kena, bila bukan dah lama, dah kena kan, baru rasa alamak. Itu dia. Ni saya teringat bila you cakap macam ni, saya teringat arwah bapa saya punya nasihat. Dia kata, and dia punya nasihat dia senang, dia adalah orang yang sangat simple. Dia macam kerja 3 kerja dan sebagainya. Bila saya dah besar, saya dah pergi dah tengah nak NS gitu kan, dia cakap, ingat Mi, jangan jadi orang yang kata akulah orang. Itu je dia cakap. Dia cakap jangan cakap macam akulah orang. Maknanya kalau dah jadi, jangan merasa macam saya. Dulu saya tak faham. Sekarang baru kita tahu apa sebenarnya maksud yang mendalam tu. Macam tadilah kita rasa macam wah, kita dah ada ini, dah ada tu, dan kita rasa macam kita lah, orang lain tak ada, tak jadi, kita je. Itu bahaya. Pasal bila crave dah jadi gini, saya rasa macam no, I'm still ada orang lagi tinggi pada. I always believe in that sekarang. Kalau I dah gini, apa ni, cangki lagi banyak apa. I bawa 48, cangki dah dekat 100 lebih. Kalau nak itu, bubble tea ni pun banyak juga, Liho pun banyak juga. So macam I always compare yang besar-besar. I'm still low. So kadang-kadang I suka pergi function yang macam big function. Just I went to yang SOE yang baru lepas tu. I sit down, I talk to Bengawan Solo punya boss, the lady boss. Dia pun very humble, but he earns every month millions. Allah, Masya Allah. Then I cakap, dia ni earn millions. And dia macam, okay lah, no problem lah, it's okay lah. So dia cakap, kenapa kita yang baru earn 1, 2, berapa je kan, dia nak, macam nak lagak kan. Diorang yang berbelas ke berpuluh million every month, diorang tak macam gitu. Itu yang kadang-kadang saya pun heran. Kadang-kadang saya tanya peniaga-peniaga yang betul-betul diorang betul-betul make it, diorang tak ada kata yang diorang make it. Yes. Tak ada. Dia makan lah. Okay, things are okay. Dia tak ada macam wah gini. Tapi bila kita duduk, kita tanya, nanti dia buka cerita kan. Mungkin boleh buka cerita dengan kita, berapa banyak sebenarnya branch yang you nak crave nasi lemak ada di Singapura? Itulah sebenarnya kita target 20 tau. Sekarang dah 48. 48. Kita sebelum target 20, lepas tu 48. Then let me talk about the kakis. If I want okay, kakis ni, okay, apa yang saya tahu, kakis ni macam satu tempat di mana you satukan berbagai vendor, kemudian
dia macam tempat kita hang out lah, macam kaki lah. Kalau kita nak join lah, kita ada kaki kat situ. Tapi saya tak tahu ini konsep dia, biar dia yang terangkan. Ini apa yang saya faham je. Dia happen last during COVID time lah. I sit down with Mr. Minmas Agus. Sit down with him, tengah berbual dengan dia, sekali cakap, Malik, kau tengok all the stores kat sini banyak yang popular, tapi diorang tak boleh expand lah. Can you help them? Cakap, you ask them to join lah. Terus lepas tu pula, then the next week I meeting dengan my partner, cakap, bro, there's a lot of new brands there's a lot of brands that is very lama, tapi diorang tak boleh expand. Tapi diorang takut. Apa kata kita make into like a mini cafe, then we do with them lah, without them paying rental ke apa. Then without rental? Without rental. Macam mana tu? So we make a new, example Rumah Makan Minang. Okay. Rumah Makan Minang is with us now. So we tell them, okay, you cook dia punya paste, you punya barang-barang semua, you supply to us, and we will cook by using combi oven. Totally different from the kedai diorang pasal masak pakai kuali, but you use combi oven, a modern style. But we get that certain package punya meal yang diorang ada lah. So kita tolak, we discuss R&D dah dapat. So they will supply the space, they will earn money, and we will pay them some royalty money. From there, then dia punya nama we change to Padang Grill by Rumah Makan Minang. Through there they also earn without concentrating on them. Kalau you buka kedai, you kena ada manpower, you kena bayar rental, you bayar ini, tak, this one no need. So they get royalties. They got royalty, okay. And they got supply. I think the supply part they earn quite a lot. They earn cost of goods kat situ. You pakai nama dorang. Which turn out to be, daripada satu sekarang dah ada 3. Kat mana kaki Pasir Ris, Buangkok, mana dia? UT dengan Sun Plaza. 4 lah. 4 sekarang ya. Alhamdulillah. Cepat juga dia berkembang dalam 6 bulan. Cepat orang nak buka satu susah tau Malik. Ini you cakap macam buka pintu je dah 4. Masya-Allah. Memang rezeki you di sini Kalau saya nak tanya kalau orang yang ada satu idea, dia cakap saya nak buka and all that, sebenarnya apa yang diorang akan fikirkan dulu Misalnya dia ada satu idea untuk cafe dan sebagainya, dia nak join you ke dalam kaki, ataupun dia buka sendiri. Yang pertama sekali apa yang harus mereka lakukan? Apa dia nak jual? Apa dia nak fokus? Okay, misalnya sekarang saya tengok banyak orang buka hipster food lah misalnya. Food lah. First, same thing I cakap, what brand you going to put? The name, the costing, and the SOP nak kena buat betul-betul. Ni basic nak kena buat betul-betul. Nama you nak tak, nama is it kena mengena dengan the product that you want to use. Then dia punya costing, I make sure I betul-betul costing, I betul-betul tekan dia betul-betul. Then dia punya operation macam mana nak buat, what time to what time. Then SOP lah, this thing mesti nak buat betul. Then location, mana you nak letak. This one I selalu tekan pada orang-orang yang nak buka kedai. Okay, saya nak beralih kepada this our last part of the podcast, which saya sangat tertarik nak tahu tentang your keluarga and you sebagai seorang ayah. So saya tahu yang you ada 4 orang anak, seorang lelaki dan 3 orang perempuan. Apa your fatherhood fatherhood punya style? Adakah you ikut cara bapa you ataupun you ikut cara you sendiri? I ikut cara a bit of both. Ada ikut cara I ikut my father. My mom and dad is, diorang garang tapi diorang very understanding. So I ada ikut sikit segitu, tapi the garang part dari mellow down sikit. My dad is the kind of person macam duduk mesti duduk, diri mesti diri. I think because of our maybe my generation or your generation still like that. But the now generation is, kalau nak duduk dia akan tanya question. Dia akan tanya, kenapa nak duduk sini? What's the reason? Why cannot I sit there? So you kena ada answers, this generation. So this generation is again, so kita nak kena blend dengan diorang. So sometimes dah tua-tua gini pun nak kena belajar dia punya
like say we learn TikTok, we learn all these things, all because of them, because we want to know their punya character, what they do, and then I rather talk to them personally about their punya masalah. One to one, because I realised that I my kids ni empat ni, and a few of friends punya anak-anak, bila dorang certain age dorang ada macam depression mood. They will have this macam from primary school to secondary school tu, that 1 year 2 years tu, that part is dorang punya macam depression lah. It's not depression, they call it macam selalu buat hal diri. That part is macam dorang tengah call it the zone. You know, the zone where they want to go this way or this way. This part is the time when I and my wife always, kita selalu ajak berbual dengan orang. So macam mana you pastikan yang dorang memilih satu arah yang mungkin lebih baik lah? Kita selalu macam ada weekly outing. Kita selalu keluar makan. So pasal dorang sekarang busy man. When dia orang dah umur dah 14 and above, dorang so busy, selalu keluar makan dengan kawan-kawan. So we always tell them, okay, 1 week 1 time kita keluar sama-sama. Keluar, and then we have to make appointment dengan dorang. So this week, when can you all go out? Saturday, fine. Oh, nanti ada cakap, I'm free on Thursday. This. Don't bilang. So kita dalam group tu, I and wife, okay, choose which one. Okay lah, this one can. So kita kena follow dorang. So we have to take the effort to bring them out, sit down and talk to them lah. And bukan talk to them. You cannot talk to them macam, okay, apa masalah kau? Okay, tak boleh. So you just sit down with them, cakap, so how this? I heard you have this new thing. What is it? Nanti dia start cakap. Kadang-kadang dia berbual antara dua orang. So antara dua orang, lepas tu dia cakap, no lah, you like that. Then kita kat sini kita dengar. So lama-lama kita I realise, dia ada masalah ni. So bila dia ada masalah tu, bila sampai rumah kan, then I baru go to their room and cakap, I heard this one, what's your this one? Then, no daddy, I think ni ceritakan. Yeah, I'm very open to any kind of problem they have. Kalau macam example like my son getting married October ni kan, I tell you this story. He's 21 that time. Tiba-tiba kita tengah makan, suddenly dia cakap, Mami, Daddy, I'm going to get engaged with my girlfriend. My wife macam tak sangka, macam dia ni biar betul lagi berbulan nak ambil NS, habis kau cakap nak kerja. So but kita macam terkejut macam terkejut. Dia cakap, if I don't support this fella, nanti macam ni kan. Terus cakap, okay, never mind, let me see, let's talk to your girlfriend also. So kita going down with your girlfriend, 4 orang berbual. Terus then the girlfriend cakap, we don't want to wait lah, we just want to gini. We want to get engaged lah, gini lah. Terus cakap, terus my wife cakap, maybe tunang 5 tahun ke 4 tahun lah. Sekali tunang je kan. Dia cakap, no daddy, tunang, after that 6 months kahwin. Wow. So my wife lagi macam tengah makan, dia tunduk, dia dah gini. Terus tak kenyang kan? So I tell my wife, cakap, nevermind lah, we support. So cakap, terus I support. Then I cakap, okay, if tu I sit down with my son, cakap, you want to be a husband, you must khatam Quran, you must this. Dia cakap, okay, can, daddy. Okay. Terus from there, terus I pun cari Chan lah sebenarnya. So I must have the next generation kan. So cakap, after NS, what you want to do? No, COVID, no. I cakap, you work with me lah. Okay. Selit daun. So sekarang dia, so he's now, so I got my next generation ni dah. Alhamdulillah. Okay. So from there, then kita berbual. So my kids, my girls, kalau sampai sekarang, kalau ada masalah ke apa, they will come to us first. Okay. Dia sekarang usia dia 22. Dan dia 23 this year. 23. So dia akan berumah tangga tak lama lagi Oktober ni. Adakah usia tu kira bagi you lah muda untuk berumah tangga? For me no. Lah, because I don't mind as long as you are ready. You can. Okay. Ada cakap 25 lah, 26 lah, cakap no, as long as you want to get, are you ready to get married, just go, just do it. Okay. Pasal kalau you nak ikut West
Orang negeri orang putih 21, 18 semua ada yang dah kahwin. Ada yang dapat baby. Yeah. Semua kita. When did you get married? What age? I 25. 25. Okay. My wife 20. Lagi muda. Oh, okay. Yeah, Okay lah, tak berapa jauh juga. Ya, tak 23 jauh. dengan 25. Adakah anak-anak anda ni minat dengan bisnes? My third one marketing. My second one dia macam okay dia more on pasal dia belajar biochemical. So dia macam dah more interested ni. So my third one dia marketing. So he's interested lah. My son dah terjebak lah. Dah kena tarik lah. So my fourth one belum tahu lagi lah. Oh. Yeah, so I think my third one and my fourth one could. Pasal my fourth one senang je. Jadi I will study or never study is okay lah. At the end of the day I work with you. Selalu yang manja, selalu yang kecil kan. So I cakap okay lah, whatever you want to do lah. Sebenarnya itu pun anak saya yang bongsu pun cakap macam itu. Tapi dia tak cakap macam itu. Dia cakap how much you want to pay me. Oh, that's the next line. Berapa you nak bayar I ni? Dia cakap padahal dia baru 13 tahun. Okay, bila kita cakap tentang perjalanan ayah ni, saya dapati sebenarnya kita tak akan berhenti daripada kekhawatiran untuk anak-anak. Saya ingat macam dulu kita nak anak, dapat anak, kita semua okey lah, dah settle. Tapi our worries is every day, non-stop tau. Worry kita ni, betul tak? Adakah itu yang anda rasakan juga? Betul. I until now I make sure that my kids don't ada car license. So my first one ada car license, second ada, so the third tengah ambil sekarang. Once they reach 18 tahun, I said go and take your car license. Then I sponsor. Dia cakap I sponsor for you. Dua orang pun ambil lah kan. Tapi then my other cousins pun cakap, my brother cakap, kenapa nak ambil siang-siang? Cakap ambil je. You pakai tak pakai you ambil. Tapi bila dia nak drive, dia punya worry semacam. Itu dia. Dia punya worry kan, dia orang kalau keluar ke apa. Got one time they went to yang itu apa tu yang tempat apa horror night tempat apa? Tempat Sentosa tu kan. They went there, I pada otak fikir, mak dulu aku yang jahat macam mana. Pak horror night terus but they went, they have fun. So then cakap they cakap, Daddy you want to fetch me or I go back home, I take Grab. Cakap anything lah you want, what you want. Selalu kasih don choice kan. Kadang-kadang kalau dengan kawan-kawan diorang, kadang-kadang kalau you want fetch me can, but you must send all my friends. Okay, so kadang-kadang I turun lah, kadang pukul 2 pagi, 3 pagi bapak datang. Kita orang macam kita sebagai bapa ni memang gitulah. Tunggu Fathers is always the quiet one. Tengok senyum tapi kepala otak. Lepas tu kita yang selalu rambut putih Tengok rambut kita. Tak payah cakap dengan orang lain. Anak saya yang sulung tak pernah cakap benda-benda macam ni. Saya baru balik, kita keluar sama-sama, lepas tu kita makan. Dalam kereta dia tanya apa? Ayah, bila saya boleh ada boyfriend? Straight away dia tanya dia, she's 20 lah. Saya cakap, dah ada ke apa ni? Cakap tak, belum. Saya cuma nak tahu bila saya boleh. Cakap actually dah boleh lah. Kalau ada orang ini beritahu, kita pun nak tahu. Itu je. Tapi saya terberanjat lah. Pasal apa, kita tak prepare. Benda ni semua kita tak prepare. Tiba-tiba je soalan tu timbul kan. I get the same question dengan my daughters. Tiga-tiga cakap, Daddy, if I get a boyfriend, can I bring back home the boy? I cakap yes, bring back home. Kita nak tahu juga. Yes, bring back home. I cakap, lagi bagus. You bring back home, but if I'm not around, if they are at my house, you will never see him anymore. I cakap, that's the rule. I cakap, kalau I ada rumah, you bawa dia rumah, boleh kita berbual. Kalau I tak ada rumah, mak tak ada rumah, you just dua orang kat dalam, you can never see him anymore. Macam gitu je. Okay. You rule lah. So my third one that time ask me, then sekarang dah ada dua boyfriend. Dia one boyfriend dah putus. Diorang kalau putus, macam mana tu? Saya belum ada mengalami tu. What do you do? Apa you punya role? Itu kita nak tahu tu. First they will talk to the sisters. So once they talk to the sisters, lepas tu the sister will start, Mami, Daddy, this one break up already. Okay, what happened? Gini. So then
me and my wife will bring her out. Kita keluar, come let's go out. You know already yeah, come let's go out. So kita keluar. Kita tak bawa yang lain, kita bawa ini je, keluar. Ajak pergi makan, duduk, dia berbual. Nanti dia start melalak, dia keluar makan. Dia cakap, so I cakap dia just let it go. Cakap just cry. But when he want to start crying, kita tak bawa macam restoran ke apa. It will be like macam tempat East Coast ke mana, tempat personal place, or dalam kereta ke apa. You just cry. Once you cry, you let go semua, you will feel better. Okay. Bagus tu teknik tu dan pendekatan tu kan. Masya Allah. Pasal kita tak tahu kita memang terperanjat lah Terperanjat lah. Itu okay, saya belum mengalami benda tu. Terima kasih atas pengalaman tu. Selalunya sebagai tradisi lah budaya di hari ayah ni, dalam penghujung podcast kita, saya selalu nak minta nasihat tetamu saya untuk generasi internet. Hari ini bagi mereka yang mungkin bagi diri anda, saya rasa mungkin dapat berikan nasihat kepada sesiapa yang mungkin nak buka bisnes atau berjaya dalam hidup. Tak semestinya bisnes lah. Apa nasihat anda? Untuk for the kids, is it? The young people. The young people yang nak buka bisnes ke? Yang buka bisnes ataupun yang ingin berjaya. Sifat dan bagaimanalah nilai-nilai yang perlu didokong. First, ingat Allah. Second, do the right planning. The right planning. Planning mesti nak betul. Jangan bidang terjun. Kalau nak buka berniaga, jangan bidang terjun. Plan betul-betul and get guidance from people yang ada experience. Baru buka kedai. Jangan dah buka kedai, dah kelang kabut, dah pening kepala semua, baru nak cari orang. Tu dah lambat. That's my advice to the new generation business people lah. And for another advice for people yang dah buka berniaga, yang nak the next generation take over, kan very susah tau. Dah buka kedai, dah berjaya kan, then anak-anak diorang nak take over, tak nak take over, so you want them to take over. My advice is tengok apa yang diorang nak. Kalau katakan okay, I buka macam we buka nasi lemak, then you ask your son ke your daughters, kalau you nak if you want to take over this business, what you want to do in this business. Pasal generation dah tukar, bukan macam dulu. Dulu is you come to a shop, you masak, I ajar you semua macam my father buat. But my son pula tak boleh. I tanya diorang, I tanya dia, what you want to do? So he said he wants to be in the office, he want to do this one. Then I change dia punya cara macam itu. So as long as dia boleh take over the business, so your business tak akan jatuh. So dua generation, so before open and yang nak take over tu. That's my advice to the business. Alhamdulillah, mesti ada pelapis. Baik Tuan, thank you. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama di Hari Ayah. Dan bagi mereka yang sedang menonton ni, you boleh follow Dr. Abdul Malik Hassan ini di social media. You ada Instagram, Facebook, lagi TikTok ada kan? TikTok ada. Ya, under the same name Dr. Malik. Apa lagi Twitter you ada? Twitter belum lagi. Banyak sangat. Jadi ikut follow him dan boleh dia get connected dengan you tak kalau nak dapatkan nasihat dan sebagainya? Boleh. You just go to my Instagram. Just a lot of people DM me daripada Instagram. Okay. Just follow me on Instagram, Dr. Malik Hassan, then just follow from there. Okay, terima kasih. Jangan lupa like and share semuanya, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.